Padang Serai, terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menggulung. 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang terlibat dalam sesi perbahasan bacaan kali kedua Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual RUAGS 2021. Saya sekali lagi ingin mengambil peluang ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih terutamanya kepada semua pihak berkepentingan yang bersama-sama dengan kementerian seperti kementerian dan agensi-agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, ahli-ahli Joint Action Group for Gender Equality, e-Gender, Young Women Making Change serta semua pihak-pihak yang telah bersama-sama dengan kementerian dalam perjalanan untuk merealisasikan RUU ini. Kementerian juga menerima pandangan serta input yang sangat berguna daripada jawatankuasa pilihan khas hal ehwal wanita dan kanak-kanak dan pembangunan sosial yang diterajui oleh YB Pengerang. Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang awam yang telah menyertai soal selidik di laman mikro KPWKM. Kementerian menghargai dan mengambil perhatian atas cadangan penambahbaikan yang telah dikemukakan oleh semua pihak dalam memantapkan RUU ini. Secara ikhlasnya, saya turut ingin menyatakan bahawa hasrat murni kita mewujudkan RUAGS ini tidak mungkin termeterai tanpa usaha daripada barisan kepimpinan KPWKM terdahulu yang turut berada di dalam Dewan ini. Yang berhormat Batang Lupar, Yang berhormat Beaufort, Yang berhormat Pandan dan Yang berhormat Segambut. Di samping tidak ketinggalan setinggi-tinggi penghargaan kami kepada kaum Adam yang turut menunjukkan komitmen menyokong kementerian dalam usaha ini terutamanya ahli-ahli yang berhormat yang ada di dalam Dewan Yang Mulia ini dan semua yang berada di luar sana. Sesungguhnya sokongan ahli-ahli yang berhormat sekalian semasa perbahasan ini menunjukkan solidariti kita ke arah meningkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat bahawa gangguan seksual tidak wajar dianggap kecil, remeh dan tidak penting kerana ia memberi kesan negatif terutama kepada psikologi mangsa seperti trauma, fobia, takut dan seterusnya menjejaskan kehidupan mereka. RUU ini penting dan bertepatan pada masanya kerana saya percaya secara tidak langsung kita akan menghapuskan budaya menormalisasikan gangguan seksual dalam kalangan masyarakat Malaysia. RUU ini diharap dapat mengurangkan kejadian gangguan seksual sama ada di tempat kerja maupun di tempat awam tanpa mengira gender terutamanya bagi kaum wanita agar wanita rasa selamat dan seterusnya meningkatkan pelibatan kaum wanita dalam pasaran buruh dan dapat bersama-sama membangunkan negara. Sesungguhnya RUU ini merupakan langkah pertama untuk Malaysia menyediakan perlindungan khusus melibatkan isu gangguan seksual. Kita telah lama bekerja keras untuk menjadikan RUU ini satu kenyataan. Dan alhamdulillah inilah masanya. Saya harap tarikh 20 Julai 2022 akan mencipta sejarah di Dewan Rakyat apabila RUU ini diluluskan. Pembaharuan struktur melalui penggubalan akta khusus ini adalah perlu sebagai usaha untuk mengurangkan jurang gender di antara lelaki dan wanita di Malaysia. Penyediaan persetara yang selamat pastinya akan membantu meningkatkan pengupayaan rakyat terutamanya kaum wanita kita dalam ekonomi, sosial dan politik. Selain memastikan mereka tidak terpinggir dalam arus pembangunan negara. Seramai 26 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan pelbagai pertanyaan, isu, cadangan sepanjang sesi perbahasan kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat-amat menghargainya. Izinkan saya semampu mungkin untuk menjawab segala pertanyaan, pandangan atau cadangan tersebut berdasarkan isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Namun sekiranya kedapatan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tidak sempat dijawab dalam ruang ini, saya akan dengan izin Tuan Yang di-Pertua memberikan maklum bala tersebut kepada ahli-ahli yang berhormat yang berkenaan secara bertulis. Tuan Yang di-Pertua, saya sekali lagi merakamkan penghargaan atas segala sokongan dan serta cadangan Yang Berhormat Segambut terhadap RUU ini. Saya beri jaminan
bahawa kementerian akan berjalan seiring dan berganding bahu dengan semua pihak dalam pelaksanaan RUU ini. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa terhasilnya Blue Bill RUU ini adalah hasil kerjasama dan komitmen semua pihak. Bukan hanya satu pihak saja, semua pihak telah membantu menghasilkan Blue Bill ini. Justru kerjasama yang telah terjalin tidak akan terhenti di sini sahaja. Saya beri jaminan bahawa usaha-usaha advokasi, pengoperasian dan penggubalan peraturan tribunal serta garis panduan akan mempertimbangkan pandangan dan input dari semua pihak-pihak berkepentingan. Kementerian juga akan bekerjasama bersama organisasi dan menggunakan media massa untuk mengadakan siri jelajah berkaitan RUU AGS. Melalui siri jelajah ini diharap kita akan mendapat maklum balas daripada masyarakat umum berkaitan kandungan garis panduan dan peraturan yang akan dibangunkan supaya masyarakat umum cakna mengenainya. Yang lebih penting apabila kita luluskan RUU ini bukan untuk menghukum, tapi kita nak berikan lebih kesedaran dan pendidikan ini dapat disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Kerajaan juga akan meningkatkan sesi libat urus bersama agensi-agensi kerajaan, termasuk Polis Diraja Malaysia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan lain-lain agensi supaya bersama-sama merealisasikan aspirasi RUU ini. Untuk makluman Yang Berhormat Segambut, Kementerian memang bercadang menubuhkan suatu jawatankuasa pemantauan dan penilaian khas yang akan diwakili oleh wakil-wakil daripada pertubuhan bukan kerajaan, ahli akademik dan agensi kerajaan. Jawatankuasa ini akan memantau keberkesanan pelaksanaan RUU ini dari masa ke semasa dan melaporkannya dalam satu platform yang akan dikenal pasti kelak. Saya juga menyambut baik cadangan supaya kementerian memperkenalkan satu pelan tindakan yang komprehensif untuk pengoperasian tribunal dan menginstitusikan peraturan yang dibangunkan sebagai langkah meningkatkan kesedaran umum mengenai gangguan seksual. Di samping memastikan amalan takbir urus yang baik. Untuk makluman Yang Berhormat, kementerian telah menyediakan draft pelan tindakan untuk pelaksanaan RUU ini. Terima kasih juga atas saranan Yang Berhormat supaya kementerian memastikan lantikan anggota tribunal di bawah Fasal 41C mempunyai kredibiliti dan berpengalaman dalam mengendalikan kes berkaitan gangguan seksual. Saya ingin memberi jaminan di sini bahawa anggota yang akan dilantik adalah di kalangan orang yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam perkara yang berhubungan dengan gangguan seksual. Ini termasuklah dari kalangan pegawai polis, kaunselor, pegawai kesihatan, NGO dan ahli akademik. Pasal 25 RUU menjelaskan tugas serta kuasa pentadbir anti gangguan seksual yang merangkumi pembangunan dasar atau mengeluarkan garis panduan yang berhubungan dengan pencegahan atau kesedaran tentang gangguan seksual. Ini termasuklah menggalakkan aktiviti atau notis yang berkaitan pencegahan atau kesedaran tentang gangguan seksual. Pemakaian notis adalah tidak bersifat menghukum, tetapi lebih kepada memberi kesedaran apa itu gangguan seksual, implikasi serta cara mencegahnya. Saya berharap agar jawatankuasa pilihan khas al-ehwal wanita dan kanak-kanak dan pembangunan sosial akan dapat bersama-sama membangunkan draft peraturan di bawah Fasal 26 kelak. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa iltizam politik adalah elemen penting dalam meningkatkan kesedaran dan menangani kes gangguan seksual. Apabila RUU ini diluluskan di sini, maka di sinilah ianya bermula. Oleh kerana itu, saya ingin menyeru supaya semua para pemimpin, terutama semua ahli politik yang terlibat, agar lebih proaktif dalam membendung pelakuan gangguan seksual. Usaha ini merupakan isu merentas agensi dan keadaan
yang memerlukan penlibatan kerjasama dan sokongan daripada semua pihak. Suka saya tekankan di sini bahawa tanggungjawab mencegah, memberi kesedaran dan seterusnya menangani gangguan seksual perlu dipikul oleh semua pihak, termasuklah ibu bapa, guru-guru, majikan, pekerja, syarikat kesatuan dan organisasi. Kementerian juga mengambil maklum akan cadangan perlunya perkhidmatan kaunseling sebagai saluran untuk mendidik masyarakat mengenai hak mereka. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian menerusi Lembaga Kaunselor Malaysia telah menyediakan perkhidmatan kaunseling dalam menangani isu psikososial termasuk kes berkaitan kanak-kanak. Menteri. Salah satu perkara yang berhormat bangkitkan adalah mengenai peranan media sebagai medium hebahan yang perlu lebih peka dan tidak mensensasikan berita atau kes gangguan seksual. Bagi tujuan ini, Kementerian akan mengadakan lebih banyak sesi libat urus dan bekerjasama dengan semua pihak untuk mengadakan kursus kepekaan gangguan seksual bersama media. Yang Berhormat Menteri, saya minta penjelasan sikit mengenai khidmat kaunseling tadi. Yang saya bangkitkan dalam perbahasan adalah untuk khidmat kaunseling itu disediakan di tribunal. Sebelum mereka nak failkan aduan, mungkin mereka nak tahu apa yang akan berlaku selepas mereka failkan aduan. Jadi saya minta KPWKM pertimbangkan untuk sediakan khidmat kaunseling di tribunal, di kaunter yang ada borang aduan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segambut. Kita mengambil maklum atas cadangan baik Yang Berhormat Segambut. Selain saya juga menyokong saranan Yang Berhormat Segambut, Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Tebrau dan Yang Berhormat Pematang Pau agar Kementerian Keuangan menyediakan dan menyalurkan peruntukan khusus bagi program-program advokasi serta kursus kesedaran gangguan seksual sebagai langkah pertama untuk kita meningkatkan kesedaran dalam masyarakat kita. Tuan Yang Bertutua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tebrau di atas sokongan serta cadangan yang telah diutarakan. Kementerian mengambil maklum bahawa kes-kes gangguan seksual berlaku di seluruh negara berdasarkan statistik yang dikemukakan oleh pihak polis di Raja Malaysia. Untuk permulaan, pejabat Tribunal Anti Gangguan Seksual akan ditubuhkan di Lembah Kelang. Walau bagaimanapun, merujuk kepada fasa 12.3, Tribunal boleh bersidang dalam satu atau lebih persidangan pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat sebagaimana ditentukan oleh Presiden. Oleh itu, forum persidangan ini boleh dilaksanakan di mana-mana tempat mengikut keperluan. Misalnya, seperti Tribunal Rayuan Kastam, di mana pemfailan kes boleh dibuat di Putrajaya, tetapi prosiding boleh dilaksanakan di negeri-negeri mengikut keperluan. InsyaAllah, Kementerian juga berhasrat untuk meluaskan tribunal ini kelak ke semua negeri bagi memberi kemudahan berkaitan kepada masyarakat. Bagi pertanyaan Yang Berhormat mengenai panduan kepada tribunal untuk mengelakkan mangsa yang ingin membuat aduan dengan niat jahat. Tribunal bagi anti gangguan seksual mempunyai bidang kuasa untuk menolak aduan gangguan seksual yang tidak munasabah atau tidak benar, seperti mana yang dinyatakan dalam fasa 23. Selanjutnya Yang Berhormat, jika didapati bahawa aduan tersebut merupakan suatu fitnah, maka mangsa fitnah berkenaan boleh memfailkan kes saman malu secara berasingan di Mahkamah Sivil. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian juga telah membuat pindaan ke atas fasal 13 seperti mana yang telah diedarkan kepada Ahli Dewan Rakyat yang mana menyatakan mana-mana pihak boleh dengan kebenaran tribunal dibenarkan untuk diwakili oleh peguam sekiranya aduan gangguan seksual tersebut melibatkan isu undang-undang yang kompleks dan sekiranya satu pihak dibenarkan untuk diwakili oleh peguam, maka satu pihak lagi juga mempunyai hak perwakilan yang sama. Kaedah-kaedah pengoperasian... Terima kasih, Menteri. Kaedah-kaedah pengoperasian seperti tata cara, permohonan dan syarat
bagi perkara ini akan diperincikan di bawah pembangunan peraturan RUU. Bagi seseorang kanak-kanak atau orang kurang upaya yang terbabit dalam prosiding tribunal, ia boleh diwakili sahabat wakil atau penjaga ad litem. Yang Berhormat juga telah bangkitkan persoalan mengenai rujukan kepada Mahkamah Tinggi seperti mana hak tribunal. Fasal 22(1)A memperuntukkan bahawa award tribunal AGS adalah muktamad dan mengikat semua pihak dan disifatkan sebagai suatu perintah mahkamah. Walau bagaimanapun, mana-mana pihak boleh mencabar award di bawah fasal 23 dengan menfailkan permohonan semakkan kehakiman dengan izin judicial review sekiranya tidak berpuas hati dengan award tribunal AGS. Namun begitu, untuk mencabar sesuatu award, ianya adalah atas alasan ketidakaturan yang serius yang dilihat menjejaskan sesuatu award itu. Hal ini bermaksud Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa untuk mengembalikan semula award secara keseluruhan atau sebahagian kepada tribunal bagi anti gangguan seksual untuk pertimbangan semula atau mengenepikan award itu secara keseluruhan atau sebahagian sekiranya terbukti wujudnya ketidakaturan yang serius tersebut. Saya juga ingin menarik perhatian Yang Berhormat bahawa tribunal hanya mempunyai kuasa untuk membuat perintah melibatkan bayaran kepada pengadu berkenaan dengan perbuatan gangguan seksual seperti yang termaktub dalam fasal 20. Mana-mana tribunal tidak mempunyai kuasa untuk mengenakan kos tambahan atau denda ke atas pengadu yang membuat tuduhan palsu. Namun perkara ini boleh diadukan menerusi perundangan lain yang lebih sesuai. Sebagai contoh, menerusi saman fitnah. Selain itu, di fasa 23, tribunal juga boleh menolak aduan tersebut sekiranya wujud elemen tuduhan palsu. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Jempol kerana menyokong RUU ini. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, Kementerian telah mula mempergiatkan usaha advokasi berkaitan gangguan seksual termasuk melalui sesi libat urus, bengkel, kursus, latihan serta sesi penerangan berkenaan jenis gangguan seksual dan perkara yang berkaitan supaya gangguan seksual tidak sama sekali dinormalisasikan dalam mewujudkan persekitaran yang selamat untuk masyarakat. Mangsa gangguan seksual selalunya mengalami kesan emosi atau trauma akibat gangguan seksual. Justru di bawah fasa 20 RU ini, tribunal boleh mengarahkan mana-mana pihak sama ada pengadu dan responden untuk menghadiri apa-apa program seperti kaunseling, khidmat masyarakat dan lain-lain sebagaimana yang difikirkan perlu oleh tribunal. Selain dari itu, Kementerian turut menyediakan perkhidmatan talian kasih 15999 sebagai platform penghubung antara kumpulan SASA dengan pihak kementerian bagi tujuan pertanyaan, aduan dan permohonan bantuan dan turut merangkumi aspek antara lain kaunseling, perlindungan dan kebajikan termasuk aduan gangguan seksual. Tambahan pula, kementerian menerusi agensi-agensi giat melaksanakan program dan inisiatif seperti program-program melalui Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga skuad wajah yang dapat membantu mangsa dari segi sokongan emosi dan kaunseling dalam menguruskan trauma dan kesan akibat gangguan seksual yang dialami. Datuk Yang di-Pertua, saya sangat setuju dengan Yang Berhormat Ulu Langat
supaya RUU AJS ini dijelmakan sebagai undang-undang untuk masyarakat Malaysia. Ini adalah manifestasi penting yang menunjukkan bahawa kerajaan kini amat prihatin dan serius dalam menangani serta menghapuskan diskriminasi berasaskan gender. Saranan yang berhormat Ulu Langat bahawa penambahbaikan adalah satu proses berterusan dari masa ke semasa adalah bertepatan dengan hasrat kementerian ini, di mana kami tidak akan berhenti setakat penguataan RUU AJS ini sahaja, namun akan terus menambah baik undang-undang ini berdasarkan keperluan dan keadaan semasa setelah RUU ini dikuatkuasa kelak. Adalah lebih praktikal untuk penambahbaikan dibuat setelah melihat cara pengoperasian undang-undang ini nanti supaya ianya lebih menyeluruh dan menepati keperluan semua pihak. Berkenaan persoalan yang berhormat Ulu Langat, RUU AJS ini adalah terpakai kepada mana-mana pihak dan tetap memberi perlindungan kepada sesiapa yang diganggu secara seksual tanpa mendiskriminasi sesiapa jua. Perkara ini adalah merujuk kepada Fasal 7 RUU AJS yang menyatakan Tribunal AJS mempunyai bidang kuasa untuk mendengar apa-apa aduan gangguan seksual yang dibuat oleh mana-mana orang. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin memberi penjelasan bagi saranan yang berhormat SIK yang mana salah satunya menyentuh tanggungjawab organisasi bagi mencegah gangguan seksual. Untuk makluman yang berhormat, elemen pencegahan akan dibangunkan menerusi dasar atau garis panduan berhubung pencegahan atau kesedaran mengenai gangguan seksual di bawah kuasa pentadbir seperti yang dinyatakan di Fasal 25. Di dalam Fasal 25, Kementerian turut menyatakan mengenai fungsi pentadbir untuk menggalakkan apa-apa aktiviti termasuklah mempamerkan notis yang berhubung dengan pencegahan atau kesedaran tentang gangguan seksual. Di samping itu, menerusi pindaan Akta Kerja 1955, Akta 265 yang telah diluluskan pada Mac 2022, terdapat penambahbaikan yang bakal dilaksanakan turut memasukkan Seksyen baru 81H yang menyatakan majikan perlu mempamerkan notis kesedaran tentang gangguan seksual. Selain itu, pindaan juga dibuat terhadap Seksyen 81F dengan meningkatkan jumlah maksimum denda yang dikenakan kepada majikan atas kegagalan menguruskan aduan gangguan seksual daripada RM10,000 kepada RM50,000. Oleh itu, Kementerian KPWKM akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia bagi meningkatkan kesedaran gangguan seksual di tempat kerja. Berkenaan dengan cadangan yang berhormat untuk meluaskan definisi gangguan seksual supaya turut memasukkan elemen persekitaran. Takrifan yang digunakan di dalam RUU AJS ini telah diseragamkan dengan definisi yang digunakan di bawah Akta Kerja 1955. Sekiranya takrifan gangguan seksual ini diperluaskan sehingga overdefine dengan izin, dikuatiri akan menyebabkan penyalahgunaan serta menyukarkan pelaksanaan RUU kelak. Seperti mana yang dinyatakan di bawah peruntukan Fasal 2 RUU AJS, definisi gangguan seksual merangkumkan 3 elemen penting dan komprehensif iaitu apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dan dalam apa-apa bentuk sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Yang berhormat SIK turut menyentuh berkenaan keperluan fasal khusus penganiayaan dalam RUU AJS.
Elemen penganiayaan melibatkan skop yang sangat luas dan di luar skop bidang RUAJS ini yang mana bidang kuasa tribunal adalah spesifik untuk mendengar dan menentukan aduan gangguan seksual. Selain daripada itu, elemen penganiayaan ini sekiranya berlaku boleh ditangani menerusi perundangan sedia ada. Sebagai contoh, dalam konteks pekerjaan, ianya boleh ditangani di bawah mahkamah perusahaan atau sekiranya melibatkan ancaman atau ugutan yang bersifat jenayah, ianya boleh dirujuk kepada Kanun Keseksaan Akta 574. Saya juga bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa pendidikan seksual perlu diterapkan dari awal, sejak dari peringkat persekolahan. Untuk makluman semua, Kementerian menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia LPPKN telah mengemaskini Dasar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Kebangsaan atau Pekerti bagi tempoh 2022 hingga 2025 dan juga menerusi pendekatan konsultatif termasuk bengkel pengemaskinian bersama pihak berkepentingan yang terdiri daripada agensi kerajaan, ahli akademik, pakar dalam bidang kesihatan dan juga NGO. Bercerita kini pekerti menyentuh pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang merangkumi peranan pelbagai kementerian, jabatan, agensi dan NGO berkaitan dan terpakai kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial merupakan asas kepada pembangunan insan yang sihat dan sejahtera. Selaras dengan syariat Islam, ia seharusnya menjadi satu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan ilmu pengetahuan yang menyeluruh dalam aspek biologikal, sosio-budaya, psikologikal dan kerohanian. Untuk kita sama-sama ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan dapat diterapkan dan diamalkan oleh semua. Menerusi pekerti, Kementerian bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan menerapkan elemen pendidikan seks atau lebih dikenali sebagai reproduktif dan pendidikan kesihatan sosial PIRS. Saya juga mengucapkan penghargaan kepada Yang Berhormat SIK di atas dua usul yang dikemukakan mengenai had masa bagi satu aduan yang dibuat dan representasi peguam yang akan dibincangkan semasa mesyuarat jawatankuasa. Datuk Yang Dipertua, saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Kuala Krai bahawa gangguan seksual boleh berlaku kepada mana-mana individu yang mana ianya selari dengan hasrat RUAJS ini untuk terpakai kepada semua individu tanpa mengira jantina. RUAJS ini bertujuan untuk melengkapi perundangan dan polisi sedia ada berkenaan gangguan seksual di Malaysia yang sebelum ini tidak dapat memberikan tebus rugi redress dengan izin yang sewajarnya kepada mangsa-mangsa gangguan dan hanya memberikan fokus utama kepada menghukum pelaku. Pengubalan undang-undang ini juga akan menyumbang kepada pewujudan persekitaran yang selamat khususnya kepada wanita. Pendekatan RUAJS ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada setiap pihak supaya berhenti menormalisasikan gangguan seksual serta memastikan matlamat untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan bebas daripada gangguan seksual ini tercapai. Kementerian telah meneliti dan mengenal pasti kekangan melibatkan perundangan dan dasar sedia ada berkaitan peruntukan dan pengendalian isu gangguan seksual. Di bawah Kanun Keseksaan Akta 574, definisi bagi gangguan seksual yang digunakan adalah terlalu luas dan kurang jelas. Sebagai contoh, Seksyen 354 merujuk secara khusus kepada kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat mencabul kehormatan.
Seksyen 355 merujuk kepada kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat untuk menjatuhkan kehormatan seseorang kecuali atas bangkitan marah. Seksyen 377D merujuk kepada melanggar kesopanan sama ada di tempat awam atau persendirian, dan Seksyen 509 merujuk kepada kesalahan mengaibkan kehormatan seseorang sama ada dengan perkataan atau isyarat. Di samping itu, Seksyen 354 dan 509. Yang Berhormat Menteri, adakah perlu masa lagi? Banyak lagi. Saya bagi lagi 5 minit dan sila gulung. Kebanyakan kes aduan yang didengar di bawah kanun kesaksian akan melibatkan kos pengurusan yang tinggi kepada mangsa. Mengambil kira akan terdapat keperluan untuk melantik pengacara untuk mewakili bangsa di mahkamah. Selain itu, gangguan seksual juga turut ditangani melalui Akta Kerja 1955, MyPPSM, Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Tempat Kerja Perkhidmatan Awam. Namun begitu, pemakaian akta dan penggilingan ini adalah terhad kepada sektor pekerjaan serta melibatkan tindakan ke atas pekerjaan pelaku saja. Kod Amalan Yang Berhormat turut bertanyakan mengenai kebolehslaksanaan untuk membuat aduan gangguan seksual di dua platform yang berbeza, iaitu aduan polis dan aduan di tribunal. Bagi perkara ini, di bawah Fasal 27 RUAGS juga ada menetapkan bahawa pengadu tidak terhalang daripada membuat suatu laporan polis bagi apa-apa kesalahan yang berhubungan dengan gangguan seksual di bawah mana-mana undang-undang bertulis walaupun aduan telah dikemukakan kepada tribunal. Perkara ini juga perlu dibaca secara bersama dengan Fasal 8 RUAGS. Untuk makluman Yang Berhormat, gangguan seksual merupakan suatu perbuatan in personam dengan izin iaitu di antara individu dan individu yang lain dalam kapasiti peribadi mereka. Pengadu perlu mengenal pasti pelaku bagi membolehkan aduan dikemukakan kepada tribunal bagi anti gangguan seksual mengambil kira tribunal tidak mempunyai kapasiti untuk melaksanakan siasatan dan elemen penguatkuasaan. Namun diingatkan bahawa RUAGS ini merupakan forum alternatif dan pengadu masih boleh membuat laporan polis di bawah kanun kesiasaan Akta 574 bagi tujuan siasatan. Merujuk kepada persoalan Yang Berhormat juga, Tribunal bagi anti gangguan seksual ini akan ditubuhkan sebagai satu entiti berasingan di bawah kementerian, terdiri daripada panel tribunal yang bertanggungjawab untuk mendengar dan menentukan sesuatu aduan gangguan seksual yang dibuat di bawah RUAGS ini kelak. Tribunal ini akan dianggotai oleh seorang presiden dan timbalan presiden dalam kalangan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Tidak kurang daripada 5 orang anggota lain yang merupakan atau pernah memegang jawatan dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan atau individu yang diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di bawah Akta Profession Undang-Undang 1976, Ordinan Peguam Bela Sabah dan Ordinan Peguam Bela Sarawak dan yang menjalankan amalan selama tidak kurang daripada 7 tahun. Serta tidak kurang daripada 5 anggota lain yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman praktikal dalam perkara berhubung gangguan seksual. Yang Berhormat turut mengutarakan persoalan sama ada pakaian mencolok mata boleh diklasifikasikan sebagai gangguan seksual. Seperti mana yang telah saya maklumkan semasa sesi huraian, gangguan seksual didefinisikan sebagai apa-apa kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Gangguan seksual juga merupakan suatu perbuatan in personam iaitu di antara individu dan individu yang lain dalam kapasiti peribadi mereka. Sehubungan dengan itu, sekiranya tujuan memakai pakaian mencolok mata atau tidak sopan tersebut ditujukan terus, ni kalau ditujukan terus kepada seseorang dan menepati definisi gangguan seksual, maka ia merupakan satu kesalahan yang boleh diadukan kepada tribunal bagi anti gangguan seksual. Yang Berhormat Menteri. Namun dari sudut pekerjaan, tata cara pemakaian penjawat awam dalam tempoh waktu bekerja adalah tertakluk kepada arahan sedia ada yang telah dikeluarkan
oleh Jabatan Perkhidmatan Definasi. Awam, manakala sektor swasta pula tiada tata cara pemakaian khusus dikeluarkan namun majikan mempunyai kuasa untuk mewujudkan peraturan di tempat kerja masing-masing. Bagi persoalan yang berhormat mengenai pengecualian bidang kuasa mahkamah, Fasal 8 RUAJS hanya mengecualikan bidang kuasa mahkamah untuk membicarakan isu gangguan seksual jika insiden yang sama telah pun diadukan kepada tribunal bagi anti gangguan seksual terlebih dahulu, bagi membolehkan tribunal memutuskan isu ini tanpa pertindahan bidang kuasa dengan mahkamah sivil. Namun pemfailan aduan ke tribunal tidak menghalang pihak-pihak yang terlibat untuk memfailkan kes sivil berkenaan isu selain insiden gangguan seksual yang sama. Yang Berhormat Menteri, satu saat je. Satu saat je. Yang Saya tahu Berhormat- Yang Berhormat Menteri dah habis masa saya Yang nak Berhormat sebab Menteri, adakah jika ada banyak lagi sila jawab secara bertulis ya. Masa telah mencukupi. Duduk Yang Berhormat baling. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, rang undang-undang dibaca kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi suatu hak tebus rugi bagi mana-mana orang yang diganggu secara seksual. Penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual. Menggalakkan kesedaran tentang gangguan seksual dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubung dengannya. Majlis dalam jatuhan kuasa. Pindaan tajuk panjang oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terdapat pindaan pada tajuk panjang dalam rang undang-undang ini. Tajuk panjang dipinda dengan menggantikan perkataan menggalakkan kesedaran tentang dengan perkataan meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya. Penulisan pindaan adalah seperti yang berikut. Suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi suatu hak tebus rugi bagi mana-mana orang yang diganggu secara seksual, penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual, meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya gangguan seksual dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubung dengannya. Pindaan ini dibuat bagi memperjelaskan tujuan penggubalan rang undang-undang ini dan supaya selari dengan fasa 25 rang undang-undang ini yang menyatakan mengenai peranan pentadbir bagi anti gangguan seksual khususnya berkaitan elemen pencegahan dan kesedaran gangguan seksual. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang telah tertera di dalam kertas pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang telah dibentangkan sekarang dibuka untuk dibahas. Yang Berhormat Pengerusi, Sik mohon bangun. Sebentar, sebelah kerajaan, 2 orang, sebelah pembangkang, 2 orang, 3 minit. Silakan. Kerajaan, jika ada. Ya, Sik dulu ya. Ya, Silakan. terima kasih Yang Berhormat Berhormat 3 minit. Datuk Pengerusi. Saya bangun sekali lagi untuk yang pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kementerian di atas usaha untuk membuat pindaan dalam RUU ini, khususnya dalam fasal 7 yang menyebut berkaitan itu fasal 7 kurungan 2 aduan gangguan Yang Berhormat, seksual. sebentar. Untuk Makluman Dewan, keep the scope dan izin to what is apa yang telah dinyatakan oleh Setiausaha Ya. Dewan. Ya. Baik, untuk makluman. Baik, saya memberi tumpuan untuk pindaan untuk fasal 7 kurungan 2 itu aduan gangguan seksual yang dibuat di bawah subsection
kurungan 1 hendaklah merujuk kepada gangguan seksual yang berlaku selepas akta ini mula berkuat kuasa. Dan dalam kurungan 3 iaitu aduan gangguan seksual yang dirujukkan kepada tribunal di bawah akta ini adalah tertakluk kepada Akta Had Masa 1953. Jadi telah pun dibuat pindaan ini dan saya ucapkan terima kasih. Begitu juga dalam pasal 13 yang telah pun dibuat pindaan iaitu berkaitan dengan hak pengadu yang berada dalam proceeding. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan khidmat peguam cara dan peguam bela, dan ini adalah yang telah termaktub dalam perkara 5/3 Perlembagaan Persekutuan bagi memberi hak kepada seluruh rakyat Malaysia untuk diwakili oleh peguam dalam setiap prosiding dan juga proses pembelaan di mahkamah. Dan pihak saya menyokong pindaan ini yang telah dibuat oleh pihak kementerian sendiri. Dan sekali lagi saya menyokong sepenuhnya RUU ini. Sekian, terima kasih. Sebelah kiri. Silakan Kuantan yang berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mencadangkan kepada pindaan kepada tajuk panjang di mana tajuk panjang ini seharusnya mempunyai rujukan yang lebih mendalam kepada niat rang undang-undang tersebut. Di mana dalam tajuk panjang yang dicadangkan oleh pihak kementerian ialah dia deskripsi kepada apa akta itu boleh buat. Akan tetapi apa yang saya cadangkan ialah ia mempunyai rujukan kepada niat, termasuk untuk mencegah gangguan seksual, pencegahan dan juga untuk menyediakan akses kepada keadilan dan remedi yang tepat pada masanya dan percuma atau sekurang-kurangnya berpatutan, kerana ini merupakan prinsip-prinsip konvensyen penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita ataupun SIDO mengenai kesaksamaan gender dan penghapusan keganasan berasaskan gender yang dilihat sebagai bentuk diskriminasi yang kejam terhadap wanita. Sebab itu saya mencadangkan ianya tajuk panjang ini dipinda untuk membawa masuk niat rang undang-undang ini kepada satu tajuk panjang yang berbunyi suatu akta yang mengiktiraf gangguan seksual sebagai pencabulan maruah manusia, satu bentuk diskriminasi dan keganasan berasaskan gender, dan kemudian sambung yang tadi itu, dan mengadakan peruntukan bagi suatu hak tebus rugi bagi mana-mana orang yang diganggu secara seksual, penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual, menggalakkan kesedaran tadi yang berhormat Menteri dah tukar kepada meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya. Saya setuju yang itu, dan seterusnya sehingga akhir ayat tersebut. Jadi untuk meluaskan tajuk panjang itu kepada niat rang undang-undang itu sendiri. Terima kasih Adik Ketua. Terima kasih yang berhormat Kuantan. Dipersilakan sebelah kanan jika ada. Silakan. Terima kasih Pengerusi. Saya ingin hanya untuk bertanya tentang perkara yang melibatkan jika suatu pihak dibenarkan untuk diwakili oleh seorang peguam bela dan peguam cara di bawah Seksyen Kurungan 2, pihak yang satu lagi juga berhak sedemikian. Adakah bermakna jika suatu pihak dibenarkan, dia mungkin boleh berlaku tidak dibenarkan? Itu yang saya perlu dapat penjelasan. Seterusnya, oleh kerana dinomborkan semula subpasal 3 sedia ada sebagai subpasal 4 yang melibatkan daripada pasal 13 asal. Jadi saya ingin untuk bertanya, tertakluk pada subsection kurungan 1 dan 2, satu pihak yang merupakan seorang yang belum dewasa, bolehkah diberikan takrifan tepat apa yang dimaksudkan dengan seorang yang belum dewasa itu? Terima kasih. Silakan sebelah kiri. Terima kasih. Saya lihat yang berhormat
tidak keluar di sini. Tak Lumut, silakan. Maaf, tidak keluar di sini. Silakan. 3 minit. Pengerusi, saya ingin membangkitkan mengenai perkara 4, iaitu peranan menteri di dalam lantikan-lantikan ini. Menteri boleh melantik presiden, timbalan dan 5 orang anggota, yang mana menteri boleh pula diberikan kuasa untuk membatalkan pelantikan anggota, tetapi tidak ada peruntukan untuk membatalkan pelantikan pengerusi ataupun presiden dan timbalan presiden. Saya mohon penjelasan apakah rasional yang ditetapkan sedemikian, kerana lantikan itu dibuat oleh menteri, artinya kalau ikut biasanya lah kuasa itu diberikan untuk juga membatalkan pelantikan semua, bukan hanya anggota-anggota. Sampai itu pengerusi semalam saya bahaskan tentang pelantikan dalam rang undang-undang lain, ya, mengenai timbalan ini, timbalan ketua pengarah contohnya, yang ini timbalan presiden kepada habislah sikit lagi, ya. Adakah lebih wajar kalau kita lantik seperti cadangan semalam yang jadi amalan biasa katanya daripada Yang Berhormat Lumut, ya, skop pada tajuk ya, panjang skop inilah saja. timbalan, Okey. ya, memberikan suatu peruntukan supaya melantik beberapa orang timbalan mengikut kesesuaian seperti argumen semalam. Terima kasih. Silakan Menteri untuk menjawab. 5 minit. Yang Berhormat, boleh saya terus menjawab kepada persoalan tentang tajuk panjang ini? Tajuk panjang. Sebab yang kita pinda pada ini adalah mengenai tajuk panjang yang telah pun disebutkan tadi. Jadi cadangan untuk memasukkan elemen mengiktiraf gangguan seksual sebagai pencabulan maruah manusia, suatu bentuk diskriminasi keganasan berdasarkan gender dalam tajuk panjang RUAGS ini. Pernyataan ini telah saya nyatakan dalam ucapan pengenalan RU semalam, ya, yang telah saya sampaikan. Oleh itu kementerian ini tidak menafikan bahawa gangguan seksual ini sebenarnya suatu bentuk pencabulan. Tapi kita berpandangan cukup dengan apa yang telah kita pinda, ya, buat setakat ini, apa yang telah kita pinda dengan memasukkan elemen meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya. Okay. Itu saja Menteri. Baik. Menteri, pengerusi, dia tak menjawab pertanyaan saya tadi. Untuk makluman, perbincangan ini adalah atas tajuk panjang sebagaimana yang saya tegur tadi. Ya. Yang tajuk lain ini belum. Kemudian belum lagi. Ya. Kita jangan divert 36.1 tu. Ya. Alright. Dengan ahli-ahli yang berhormat, masalahnya pengerusi, ialah pada nampaknya tak ada jawapan lah kepada soalan saya tadi. Satu-satu. Belum sampai Lumut, belum sampai lagi. Baru sampai Kuantan bangkitkan nombor 1 itu aja. baru sampai Kuala Lumpur, belum sampai Lumut lagi. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, pindaan disetujukan. Tajuk panjang seperti yang dipinda. Tajuk panjang seperti yang dipinda menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal-pasal 1 hingga 6. Jika ada, jika ada, sebentar Yang Berhormat, biar saya putuskan. Jika ada orang nak berbahas, saya bagikan 1 minit sebelah kerajaan, 1 minit sebelah pembangkang. Silakan seorang. Jika kerajaan, sila. Jika tidak ada, dan pembangkang sebelah sini. 1 minit. Ya, terima kasih. Pengerusi, saya bangkitkan balik soalan-soalan saya tadi tanpa saya ulang perbicaraannya. Ya.
Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Seperti di dalam handset. Okey. Pasal-pasal 1. Tuan Pengerusi, saya pohon. Tuan Pengerusi, saya pohon satu lagi di bawah fasal 2. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Di bawah fasal 2, pindaan dicadangkan di bawah tafsiran ini. Tafsiran yang 1, 2, 3, para yang keempat. Gangguan seksual artinya apa-apa kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan satu ancaman kepada kesejahteraannya. Saya mencadangkan ditujukan kepada seseorang, ditukar kepada terhadap orang lain, kerana ianya perlu untuk memastikan bahawa ia meliputi insiden di mana kelakuan yang diadukan tidak ditujukan kepada orang tertentu tapi dalam kehadiran sekumpulan orang. Ia boleh termasuk situasi di mana seseorang menghantar mesej yang tidak wajar di Twitter atau melakukan onani di kawasan awam, contohnya di perhentian bas. Jadi dia tidak ditujukan kepada seseorang tetapi terhadap orang lain. Jadi pohon pindaan yang tersebut. Terima kasih Tuan Pengerusi. Respon Menteri. Datuk Pengerusi, boleh saya add one point? Ya, tentang definisi tadi, kalau saya terangkan tadi semasa penggulungan, ya, RU ini dia bersifat universal, individu kepada individu. Ya, so kena faham tentang itu apabila kita membuatkan ditujukan kepada seseorang. Jadi apabila aduan dibuat, dia dah kena tahu siapa pelaku dan siapa yang menjadi mangsa. Jadi itu asasnya kepada RUU ini. Majlis. Tak jawab tadi saya. Majlis. Ini saya nak jawab 2 kali. Thank you. Okey, kalau kita tengokkan kepada fasal 4, tribunal hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut yang hendaklah dilantik oleh menteri. Tadi ditimbulkan kenapa pelantikan presiden ini ataupun presiden ini boleh dilucutkan jawatannya oleh pada menteri pada bila-bila masa saja. Jadi kalau kita tengok siapa presiden ni? Presiden dan seorang timbalan presiden ini hendaklah dilantik dalam kalangan anggota perkhidmatan kehakiman dan perundangan. Maksudnya dia dilantik semasa dia dalam perkhidmatan. Jadi sekiranya dia telah pun tamat ataupun dia telah pun tidak meneruskan pejawatan atau sebagainya, maka ia boleh ditukar dan juga digantikan dengan yang lain. Sekiranya mereka hilang kelayakan dan juga boleh digantikan lain. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok yang lain tu, kalau mereka nak letak jawatan, mereka kena bagi notis 3 bulan. Tapi menteri pada bila-bila masa boleh menggantikan mereka ni. Sebab mereka ni dilantik semasa dalam perkhidmatan. Datuk Pengerusi, satu perkara. Saya telah tetapkan tadi, one on your side. Tapi kalau sebelah tak berminat, itu bukan kesalahan saya. Duduk, please. Saya hanya satu perkara untuk fasa 12. Duduk. 1 minit sahaja, Datuk Pengerusi. Saya telah putuskan muktamad. 1 minit sahaja, Datuk Pengerusi. Duduk. Itu pun tak boleh. 1 minit untuk wanita untuk bahas tentang undang-undang ini tak boleh. Bagilah kelonggaran sikit. 1 minit sahaja. Sila duduk. Kelonggaran sikit lah. Sila duduk. 1 minit sahaja, Datuk Pengerusi. Dan Sila saya cakap duduk. Yang berhormat. Bagilah Chan. Sila duduk. Nak tunjuk kuasa sangat ke? Sila duduk Yang Berhormat. Terima kasih. Kita jalankan mesyuarat. Timbalan Speaker. 1 minit pun tak boleh bagi ke? Jangan terlalu ketatlah. Biasanya Supaya keputusan kemudian Pasal jangan 1 terlalu ketat, sehingga bagikan 6. kelonggaran. Ini Bagi bagi sebahagian. Speaker ni tak ada langsung bagi ruang. Saya telah membuat keputusan Yang Berhormat. Okay.
tukar keputusan juga. Alah, keputusan boleh berubah lah. Ini bukan keputusan yang ni. Pasal 1 sehingga 6 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pindaan pasal 7, pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat. Terdapat pindaan pada pasal 7 rang undang-undang ini. Pindaan pada pasal 7 adalah untuk menyertakan elemen aduan berbentuk prospektif dan had masa untuk mengemukakan aduan. Penulisan pindaan adalah seperti yang berikut. Aduan gangguan seksual yang dibuat di bawah subsection 1 hendaklah dirujuk pada gangguan seksual yang berlaku selepas akta ini mula berkuat kuasa, dan 2. Aduan gangguan seksual yang dirujuk kepada tribunal di bawah akta ini adalah tertakluk kepada Akta Had Masa 1953 Akta 254 dalam kurungan. Pindaan ini dibuat kerana terdapat keperluan untuk menyertakan elemen prospektif dan memperjelaskan penggunaan Akta 254 bagi penerimaan aduan gangguan seksual supaya tidak berlaku lambakan kes untuk dipertimbangkan oleh tribunal bagi anti gangguan seksual kelak. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebahagian yang tertera dalam kertas pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang telah dibentang sekarang dibuka untuk dibahas. Okey, saya benarkan 2 daripada kerajaan, 2 daripada kiri, 3 minit 1 orang. Jika tidak ada, ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak, lebih suara bersetuju, pindaan disetujukan. Pasal 7 seperti yang dipinda. Pasal 7 seperti yang dipinda menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal-pasal 8 hingga 12. Memandangkan ada yang nak berbahas? Jika tidak ada? Ada. Okey. Silakan 3 minit. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak rujuk kepada fasa ke-12 di mana kita sebut tentang siapa yang akan duduk dalam tribunal, siapa yang akan jadi anggota tribunal. Merujuk kepada fasa 12, dia cakap bahawa setiap panel bagi persidangan tribunal perlu ada 3 orang anggota dan sekurang-kurangnya seorang adalah wanita, iaitu fasa 12 golongan 2. Jadi saya nak cakap di sini bahawa mangsa ataupun pengadu dalam tribunal ini ada kemungkinan adalah lelaki. Dan orang yang kena adu itu ataupun defendant juga ada kemungkinan bahawa adalah seorang lelaki. Jadi walaupun saya setuju bahawa sekurang-kurangnya anggota tribunal ini mestilah seorang wanita, tetapi saya rasa lebih adil kalau kita boleh masukkan pastikan bahawa persidangan tribunal ini ada sekurang-kurangnya seorang lelaki juga untuk kita dapat satu representasi yang lebih adil. Jadi saya nak tanya di sini kerana cara kita letakkan perkataan dalam fasa ini, sepertinya kami sudah ada satu peranggapan bahawa kebanyakan anggota dalam tribunal ini adalah lelaki. Dan oleh sebab tu kami hanya ada satu kewajipan untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya seorang adalah wanita. Tapi saya rasa itu bukan konsep yang maju, dan saya di sini nak cadangkan bahawa bukan sahaja sekurang-kurangnya mesti wanita, tetapi daripada 3 orang anggota di setiap persidangan tribunal sekurang-kurangnya mestilah menjadi lelaki juga, kerana kita perlu faham ada kemungkinan kedua-dua pengadu dan juga defendant adalah lelaki. Boleh mencelah aja? Sure. Sila. Bolehkah kita masukkan di antara ahli tribunal tu 2 orang mesti wanita? Dalam pandangan saya, sekurang-kurangnya seorang adalah daripada mana-mana gender. Itu adalah
asas yang kita, prinsip yang kita perlu pegang. Jadi nak letak cakap bahawa mestilah 2 orang wanita ke bagaimana, saya rasa, saya harap nampak lebih banyak anggota dalam tribunal ini adalah dilantik daripada golongan wanita, tetapi itu adalah kuasa menteri. Tetapi dalam pandangan saya, apabila kita sebut tentang gender equality, we should try to make sure each side should have representation di dalam semua tribunal. Terima kasih. Ada yang nak bahas sebelum saya serah kepada Menteri? Anybody? Jika tidak ada, Menteri silakan. Terima kasih Yang Berhormat Kulai. Ya, kalau kita tengok pada pasal 12, panel bagi setiap persidangan tribunal dalam seksyen 1 hendaklah terdiri pada sekurang-kurangnya seorang wanita. Tentang permintaan yang katakan perlu ada juga lelaki seorang, kita akan perincikan dalam tata cara tribunal nanti. Baik, pasal-pasal 8 sehingga 12 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal 13 pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terdapat pindaan pada pasal 13 rang undang-undang ini. Pindaan pada pasal 13 adalah untuk menyertakan perihal representasi undang-undang di bawah rang undang-undang ini. Penulisan pindaan adalah seperti yang berikut. 1. Pada pendengaran sesuatu aduan gangguan seksual, tiap-tiap pihak kepada prosiding berhak hadir dan didengar. 2. Tiada pihak boleh diwakili oleh seorang peguam bela dan peguam cara pada sesuatu pendengaran, melainkan jika pada pendapat tribunal, perkara yang dipersoalkan melibatkan isu undang-undang yang kompleks. 3. Jika satu pihak dibenarkan untuk diwakili oleh seorang peguam bela dan peguam cara di bawah subseksyen 2, pihak yang satu lagi juga berhak sedemikian. Subpasal 3 sedia ada dinomborkan semula sebagai subpasal 4 dan subpasal 4 sedia ada dinomborkan semula sebagai subpasal 5. Pindaan ini dibuat bagi membenarkan pihak-pihak dalam pendengaran untuk diwakili oleh peguam bela atau peguam bagi isu-isu undang-undang yang kompleks. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nak bangkitkan 3 minit. Saya nak bangkitkan berkenaan dengan ayat melainkan jika pada pendapat tribunal perkara yang dipersoalkan melibatkan isu undang-undang yang kompleks. Saya fikir bukan masalah undang-undang yang kompleks tetapi kefahaman orang yang mengadu itu. Kalaulah dia kefahaman tinggi, masalah undang-undang yang kompleks itu tak tertimbul. Tetapi kalaulah dia kurang memahami undang-undang, tak kira lah kompleks tak kompleks pun, dia memerlukan khidmat nasihat daripada seorang peguam. Jadi saya mohon supaya ayat ini diperbetulkan. Perkara yang dipersoalkan melibatkan isu undang-undang yang tidak difahami oleh si pengadu ataupun pelaku. Ada Tuan Pengerusi. Silakan Yang Berhormat Sungai Buloh. Sungai Buloh. Terima kasih Tuan Pengerusi dan saya faham niat yang di belakang pindaan ini, tetapi saya risau ini akan membuka satu pintu besar untuk pihak-pihak, khususnya pihak yang disaman, untuk khususnya bila dia ada kemampuan kewangan untuk membawa peguam bela untuk dimasukkan dalam pendengaran di hadapan tribunal dengan gunakan alasan ini. Kalau kita baca ayat clause 13B kurungan 3 dengan bahasa Inggeris, dengan izin, if one party is allowed to be represented by an advocate and solicitor under subsection 2, the other party shall also be so entitled. Perkataan is allowed to be represented memberi gambaran yang jelas bahawa pihak itu akan memohon kepada tribunal. Dia akan memohon, dia akan bawa program dia memohon
kata kes ini melibatkan isu perundangan yang kompleks, saya minta diwakili oleh peguam. Baik. Tapi adakah keadilan untuk yang pihak yang saman? Kita kata di sini, okey, kamu also juga boleh bawa peguam. Sama ada dia ada kemampuan itu, kewangan itu untuk membawa peguam, bukan satu perkara yang nyata di semua kes. Ada ramai kes di mana pengadu datang ke tribunal, yang kita faham tribunal ni memang proses yang mudah, tak mahal, senang untuk digunakan, tapi tiba-tiba dia ada cabaran, dia kena cari peguam. Jadi bagi saya, adakah ini perlukah ini, ataupun kita ada cara lain di mana katakan kes itu atau membangkitkan isu perundangan yang rumit, tribunal, sebab tribunal ada orang yang layak yang berkelayakan undang-undang. Satu cara lain ialah mereka mendefinisasikan isu undang-undang itu dan rujuk kepada Mahkamah Tinggi bagi jawapan, dan lepas itu jalan. Mereka tak perlu buka pintu yang besar dan kita jadikan satu keadaan yang bukan imbang lagi, tidak adil kepada satu pihak. Ataupun kita akan ada sistem di mana pihak kerajaan atau pihak tribunal akan pastikan, ini yang kita kena fikirkan, macam mana pastikan dua-dua pihak tentu akan ada perwakilan melalui peguam. Itulah saya nak bangkitkan untuk dipertimbangkan oleh Menteri. Terima kasih. Jika tiada, Menteri sila. Kuantan, Tuan Pengerusi. Ada juga sikit. Tuan Pengerusi, terima kasih. Tuan Pengerusi. Berkenaan dengan pasal 13, saya merujuk kepada mangsa, sekiranya mangsa itu seorang kanak-kanak atau seorang yang tidak berupaya, seorang OKU, ya. Saya mengandaikan pindaan yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri untuk membenarkan untuk diwakili oleh seorang peguam dan peguam bela dan peguam syariah ini terpakai untuk kanak-kanak dan OKU ni. Saya khawatir Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan OKU ni, kerana saya pernah berhadapan dengan kes yang begini di mana seorang kanak-kanak bawah umur Down syndrome yang tidak boleh nak menyampaikan masalah dia ataupun aduan dia, tapi ada saksi nampak pelaku keluar daripada bilik dan dia tidak boleh nak testify dan sebagainya, dan dia hanya menangis ketakutan. Ya, jadi saya kira saya harap bahawa pihak kementerian, pihak Yang Berhormat Menteri ada melihat kepada in-depth bagaimana kita nak mengendalikan tribunal apabila ia melibatkan kanak-kanak dan OKU, dan kalau kanak-kanak OKU itu lebih orang kata rumit keadaannya. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Pak Pengerusi, satu lagi daripada SID, satu lagi. Satu lagi. Jika ada. Satu lagi, mohon. Pak Pengerusi, SID mohon. Ya, terima kasih Pak Pengerusi. Ringkas ya. Secara keseluruhan saya bersetuju dengan fasa 13 ini. Cuma dua persoalan saya. Jika dalam keadaan pihak pengadu itu tidak ada kemampuan untuk diwakili peguam, adakah ada ruang untuk Biro Bantuan Guaman mewakili beliau ketika mana ada isu-isu kompleks berkaitan dengan perundangan dalam prosiding? Dan yang kedua, adakah ketika mana ada satu pihak telah pun menggunakan khidmat peguam, adakah satu pihak lagi dia juga ada pilihan untuk dia mewakili peguam ataupun tidak perlu mewakili peguam? Ya, itu persoalan saya. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Saya nak ingatkan sekali lagi, RU ini untuk kita ditubuhkan atas asas bahawa ramai mereka yang terlibat dalam gangguan seksual ini tidak membuat laporan. Kajian yang kita buat, lebih daripada 20,000 orang ya melaporkan, dekat 80% melaporkan bahawa mereka tak buat pelaporan disebabkan perkara-perkara berikut. Malu, takut ya dengan keadaan undang-undang yang sedia ada. Sebab itu RU AJS ini dibuat. Jadi tujuannya untuk memudahkan, untuk mempercepatkan ya dengan fee yang murah, affordable.
Jadi ini tujuannya. Jadi kepada saranan YB Yang Berhormat Jelon tu, kalau semua saya nak bagi juga mereka ni ada peguam bela dan peguam cara, saya kira dia akan jadi sama juga macam undang-undang yang lain, dia bukan tribunal. Jadi saya setuju dengan Yang Berhormat Jelon bahawa pemahaman dan kesedaran advokasi itu sangat penting untuk kita terapkan kepada lapisan masyarakat. Seterusnya kepada Yang Berhormat Sungai Buloh tadi, ya, yang memberi cadangan. Secara dasarnya tribunal ini kita tidak membenarkan secara dasarnya pada asalnya kita tidak membenarkan mereka ini diwakili oleh mana-mana peguam bela atau peguam cara pada suatu pendengaran. Tetapi sekiranya ia melibatkan satu perundangan yang kompleks, ya, maksudnya dia yang dia dapat perundangan kompleks ini pula yang akan menentukan adalah pengurusi tribunal. Dia akan tentukan ini sama ada kompleks ataupun tidak. Bukan semua isu yang dibawa itu akan dijadikan sebagai perundangan yang kompleks. Jadi kita pun mengambil kira juga sebab kita ni hasrat aspirasi RU ni kita nak membantu mereka ni. Nak membantu, nak memudahkan. Jadi kemampuan keuangan kedua-dua pihak juga akan dipertimbangkan oleh pengerusi. Kalau terlalu jauh berkemampuan, contohnya, jadi pengurusi boleh buat pilihan untuk tidak benarkan perwakilan. Dan kita juga dalam fasa 17 RU ini juga, tribunal boleh untuk merujuk kepada mahkamah tinggi mengenai apa-apa isu perundangan yang timbul. Maksudnya, sebelum timbul kepada kompleks tu, kita tribunal boleh pergi dulu kepada mahkamah tinggi, rujuk dulu kepada perundangan. Jadi bukan semudah itu untuk kita mengklasifikasikan tentang perundangan yang kompleks ini. Dan seterusnya tadi, siapa lagi? SIK. Ya, SIK tadi apa? Itu yang saya sebutkan tadi tu. Ya, maksudnya sekiranya boleh diwakili oleh Biro Bantuan Guaman ataupun tidak jika tidak kemampuan di segi ya, melantik boleh. guam. Ya. Dan sebelum sampai ke situ kita nak bagi tahu tadi yang sebenarnya keputusan sama ada ianya adalah perundangan kompleks ataupun tidak akan diputuskan oleh pengurusi tribunal. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Kuantan tadi tak jawab, Menteri tak jawab. Menteri tak jawab yang kuantannya. Jawab tulislah nanti. Saya dah proceed dah ni. Kalau tak proceed tadi lain. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam kertas pindaan hendaklah dipersetujui. Bersetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, pindaan disetujukan. Fasa 13 seperti yang dipinda. Fasa 13 seperti yang dipinda jadi sebahagian dari rang undang-undang. Pasal-pasal 14 hingga 24. Silakan jika ada. Boleh, Datuk Busi, Anto Jaya. Terima kasih, Datuk Busi. Saya nak pergi pada pasal 19 yang mana dalam bahasa Inggerisnya disebut, the tribunal shall make its award without delay within 60 days from the first day the hearing before the tribunal commences. Soalan saya ialah dari segi practicality lah, kalau katakan dia melebihi 60 hari. Jadi apakah prosesnya, apakah ada pre-hearing ataupun keputusan itu tidak sah dan sebagainya. Jadi sebab perkara ini dilimit, undang-undang ini menghadkan tribunal shall make its award without delay dalam masa 60 hari. Yang kedua, Datuk Musi, berkaitan dengan pasal 22 dan 23, yang ini tadi sebahagiannya telah pun diulas sikit oleh Menteri. Berkaitan tentang award tribunal itu adalah muktamad dan tidak boleh dicabar kecuali atas alasan prosedur, ketidakteraturan yang serius. Saya ingin ingatkan kementerian, saya percaya pegawai undang-undang kementerian tentunya maklum tentang kes R. Ramachandran lawan Mahkamah Perusahaan Malaysia yang merupakan
ibu kepada semua kes yang berkaitan tentang semakan ini. Kerana ini merupakan undang-undang pentadbiran, administrative law. Jadi keputusan ialah melalui semakan kehakiman. Di mana dalam kes Mahkamah Persekutuan ini, mereka memutuskan bahawa keputusan tribunal ini boleh dikaji atas alasan tidak sah, tidak rasional dan possibly proportionality dengan izin Datuk Pengerusi. Jadi saya tidak mahu bila kita dah luluskan undang-undang ini, kita buka ruang untuk dicabar. Kerana ianya bertentangan dengan satu keputusan Mahkamah Persekutuan. Jadi saya fikir ini satu perkara yang wajar untuk pihak kementerian tengok. Yang terakhir Datuk Pengerusi, walaupun tadi kita dah luluskan tentang fasa 10 yang dinyatakan bahawa mana-mana yang nak buat aduan ini boleh dibuat dengan borang yang ditetapkan bersama dengan fee. Jadi saya harap fee ini kalau boleh very nominal lah dengan izin. Kerana saya dipahamkan Menteri sebut tadi 20,000 lebih kes gangguan seksual ini. Jadi kalau mereka charge yang mahal, ini tentu menyusahkan rakyat dan pengadu. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ada lagi? Ya, Silakan. Tuan Pengerusi. Terima kasih. Ya, saya ingin rujuk kepada klausa 17 yang bertajuk rujukan kepada Hakim Mahkamah Tinggi mengenai persoalan undang-undang yang tadi disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Dengan izin saya baca 17-1, sebelum tribunal membuat sesuatu award di bawah Seksyen 19, tribunal boleh mengikut budi bicaranya merujuk kepada Hakim Mahkamah Tinggi sesuatu persoalan undang-undang. Inilah syarat dia, ya. So boleh rujuk soalan undang-undang yang timbul dalam perjalanan prosiding. Itu boleh, itu memang cukup jelaslah maksudnya dan tak ada masalah. B, yang pada pendapat tribunal adalah cukup penting untuk mewajarkan rujukan itu. Itu pun cukup jelas dan munasabah dan ada maksud yang jelas juga. Tak ada masalah dengan ini. Yang C yang saya bangkitkan sebab ini macam saya pun tak faham. Saya dah baca ini beberapa kali. Saya masih kurang faham apakah niat dan tujuan peruntukan ini. Saya baca dengan izin. Yang penuntuannya oleh tribunal itu pun mengelirukan sebab sebelum itu dia bukan tentukan persoalan undang-undang, dia rujuk kepada Hakim Mahkamah Tinggi. Jadi perkataan di sini kelirukan. Yang penentuannya oleh tribunal. Padahal perkara ini tidak dibangkit di dalam perenggan kurungan 1 A dan B. So saya teruskan. Yang penentuannya oleh tribunal menimbulkan pada pendapat tribunal keraguan yang mencukupi untuk mewajarkan rujukan itu. Apa maksud ni? It raises kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris, that the determination by the tribunal raises in the opinion of the tribunal satu reasonable doubt untuk mewajarkan to justify the reference. Saya rujuk kepada versi bahasa Inggeris di sini dan dengan izin saya baca, the determination of which by the tribunal, itu pun yang maksud saya bercanggah, raises in the opinion of the tribunal sufficient doubt to merit such a reference. Ini yang I tak masuk. I'm reading it and I don't understand it. Why should it raise sufficient doubt? The first two, A dan B, adalah cukup. It is arising in the course of the proceeding, dalam perjalanan proceeding, cukup penting, ayatnya apa? Cukup penting untuk mewajarkan rujukan. Dengan dua itu cukup. Bila kita masukkan yang C ini, it is totally confused. Maksudnya macam sangat keliru, sangat tak jelas dan saya minta Yang Berhormat Menteri pertimbangkan secara serius, tarik balik klausa itu yang tidak membantu dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada klausa ini secara keseluruhan dan akan timbulkan banyak kekeliruan di mahkamah. Sebab mahkamah akan tanya, apakah tujuan ni? Macam Dewan Rakyat tak tahu bahasa Malaysia ke? Ataupun bahasa Inggeris? Sungai Buloh, time is up. Alright, terima kasih. Itu yang saya nak bangkitkan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pak Sigurang. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin merujuk kepada pasal 23
bertujuan untuk memperuntukkan bahawa mana-mana pihak kepada prosiding tribunal boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mencabar suatu award dalam prosiding itu hanya atas alasan ketidakteraturan yang serius yang menjejaskan award itu. Pasir Gudang memang akan menyokong supaya diluluskan rang undang-undang ini menjadi undang-undang. Tapi dalam pasal 23 ini merupakan semakan kehakiman, judicial review. Saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, mengapa dikenakan syarat hanya atas alasan ketidakteraturan yang serius baru boleh award itu dicabar atau dibatalkan. Ini bermakna kita mengikat kuasa budi bicara hakim di Mahkamah Tinggi. Dan disebut oleh Hang Tuah Jaya tadi, ada kes Mahkamah Federal Court, Mahkamah Persekutuan yang perlu menjadi rujukan. Jadi saya nak luluskan ini, menyokong, tapi tak berapa selesa dengan mengenakan syarat ini, mengikat hakim-hakim ini hanya atas alasan ketidakteraturan prosedural. Bagaimana tentang substantif kes itu? Jadi mungkin Yang Berhormat Menteri ada rasionalnya. Terima kasih. Kelas ya. Dungun, sila Yang Berhormat Dungun. Dua pasal saja Yang Berhormat Pengerusi. Pasal 16 berkait dengan rundingan penyelesaian. Setelah dipindah pasal 13, masih adakah kesesuaian untuk tribunal membantu pihak dalam merundingkan sesuatu penyelesaian seperti mana dinyatakan di bawah pasal 16 ini? Yang kedua ialah pasal 19, award tribunal. Apakah formula pengiraan bagi menentukan award oleh tribunal ini? Itu saja. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat tadi daripada Hang Tuah Jaya ya, yang menyatakan tentang pasal RU 23 tentang fee ya. Memang itu pun hasrat kita supaya bukan fee yang mahal untuk kita berikan kepada mereka, dan kemudian memperuntukkan kepada mana-mana pihak kepada prosiding tribunal supaya boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mencabar suatu award dalam prosiding itu hanya atas alasan ketidakaturan yang serius yang menjejaskan award itu. Jadi jika terdapat ketidakaturan yang serius yang menjejaskan award, Mahkamah Tinggi boleh mengembalikan award itu secara keseluruhan atau sebahagian kepada tribunal untuk pertimbangan semula atau menepikan award itu secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat ya, kenapa hanya ketidakaturan itu. Jadi kita dalam ketidakaturan proceeding itu sebagai contohnya ada bukti-bukti bahan-bahan pembuktian yang mungkin tidak dimasukkan ataupun dan sebagainya, dan ketidakaturan yang serius ini menjejaskan tentang award itu. Jadi itu kita boleh refer kepada Mahkamah Tinggi, jadi memberi peluang kepada mereka yang dikenakan mendapat keputusan itu untuk memohon kepada Mahkamah Tinggi. Jadi ini juga jadi Mahkamah Tinggi boleh membuat keputusan tersebut. Dan selain daripada itu yang telah dibangkitkan oleh Sungai Buloh tadi, ya, tentang sekejap. Ya, saya mohon ya, tadi yang permohonan berkaitan untuk tadi dah selesai yang ketidakaturan. Jadi saya perlukan yang untuk mendapat kebenaran tinggi tadi sudah dalam menentukan jumlah award
tadi disebutkan tentang bukti yang dikemukakan oleh pengadu, laporan perubatan, laporan sekretari ya, yang kerugian dari segi keuangan disebabkan oleh perbuatan gangguan seksual oleh responden dan sebagainya. Di samping itu, Tribunal Ajian juga boleh berpandukan kepada kes tort gangguan seksual yang telah diputuskan Mahkamah Sivil dalam menentukan jumlah award yang boleh diberikan kepada kerugian yang tidak dapat ditafsirkan. Dan saya juga nak merujuk kepada Sungai Buloh tadi. Ya, soalan yang diberikan tentang berkaitan dengan 17C tadi. Ya, tadi disebutkan tentang A yang timbul dalam perjalanan prosiding, B yang pada pendapat tribunal adalah cukup penting untuk mewajarkan rujukan itu, C yang penentuannya oleh tribunal menimbulkan pada pendapat tribunal keraguan yang mencukupi untuk mewajarkan rujukan itu. Jadi keraguan yang mencukupi ini akan ditentukan oleh tribunal. Tribunal yang akan menentukan keraguan yang mencukupi ini supaya ianya boleh membuat rujukan kepada Hakim Mahkamah Tinggi mengenai persoalan undang-undang. So ini kerana itu ya, bila kita melantik tribunal ini, dia juga ada mereka ini merupakan mereka yang mempunyai bidang latar belakang kehakiman, perundangan, bukan sahaja presiden atau timbalan presiden, tapi untuk sekurang-kurangnya 5 daripada mereka juga yang sedang yang mempunyai latar belakang undang-undang yang tidak kurang daripada 7 tahun. Jadi ini juga ya, bila dikatakan keraguan yang mencukupi ini, sudah pasti mereka ini juga mempunyai latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang undang-undang dan akan sekiranya tidak dapat dia memberikan bahawa terdapat keraguan, maka dia perlu untuk merujuk kepada Hakim Mahkamah Tinggi. Menteri, daripada Ya. Sepang. Boleh saya jawab sedikit dulu, Sepang. Tuan Pengerusi, saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Isu yang saya bangkitkan ialah, satu, kenapa kita sebut the determination of which by the tribunal atau yang penentuan ini oleh tribunal. Bila Seksyen 17 adalah jelas, ini bukan berkaitan dengan penentuan oleh tribunal, inilah berkaitan dengan rujukan soalan itu ditentukan oleh Mahkamah Tinggi, bukan tribunal. So itu yang percanggahan yang ada, kita tak masuk, it doesn't make sense dengan izin. Yang kedua, bila kita gunakan ungkapan di bahasa Malaysia keraguan yang mencukupi, bahasa Inggeris sufficient doubt, itu pun ada tak ngam ni, tak terselaras. Bila kita gunakan huraian itu kepada satu persoalan undang-undang, it doesn't make sense. How a question of law creates sufficient doubt ataupun keraguan, it doesn't make sense. Yang klausul sebelum itu memang clear. When the question of law is of sufficient importance, bila persoalan undang-undang adalah cukup penting untuk mewajarkan rujukan. That is clear. But to say ada juga syarat di mana ini create sufficient doubt. I'm sorry, dengan izin, it doesn't make sense. That's why I raised it. Kita tak boleh pakai perkataan itu. Saya percaya Menteri faham untuk menguraikan. Biarkan Menteri jawab. Minta sikit apa ni, Speaker. Menteri, saya nak tanya sikit boleh soalan yang sama. Seksyen 17 ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan YB Sungai Buloh tadi. Saya sendiri pun ada masalah menghadapi untuk memahami ini. Sebab Menteri, secara mudahnya ginilah. Apabila kita kata Seksyen 17 itu, kita boleh berikan tribunal satu budi bicara untuk merujuk kepada Hakim Mahkamah Tinggi tentang persoalan undang-undang. Tetapi dalam C itu kita kata tiba-tiba ada sufficient doubt. Jadi Menteri, dari segi undang-undang, bila timbul persoalan undang-undang, tak kiralah sama ada sufficient doubt atau tidak, mesti dibenarkan. Jadi saya sekarang nak tanya, adakah question of law itu tertakluk kepada ada sufficient doubt? Jadi nampak macam kalau kita bukan peguam mungkin lain lah, tapi kalau kita peguam, saya rasa peguam yang nak jadi tribunal ni pun dia akan pening. Sebelum dia pening, baik kita pening di sini dulu. Terima kasih. Menteri. Okey. Yang ini saya ambil maklum dan kita akan tengok dalam peraturan-peraturan yang akan dibangunkan nanti. Soalan lain tadi, yang tribunal hendaklah membuat awardnya tanpa kelengahan, dan tadi ditanya jika apa terjadi sekiranya selepas 60 hari.
Kalau kita baca daripada fasal 19, tribunal hendaklah membuat awardnya tanpa kelengahan dan jika dapat dilaksanakan ya dalam masa 60 hari dari hari pertama pendengaran di hadapan tribunal bermula. Jadi itu ada perkataan jika dapat dilaksanakan. Jadi yang lain lagi okey, saya jawab secara bertulis. Baik. Pasal 14 hingga 25 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya. Pasal 14 hingga 24 ya. Setiausaha. Pasal 25 pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terdapat pindaan pada fasa 25 rang undang-undang ini. Pindaan pada fasa 25 dicadangkan untuk menyertakan elemen mempamerkan notis pencegahan gangguan seksual dengan cadangan penulisan seperti yang berikut. Pentadbir hendaklah mempunyai fungsi yang berikut. B. Untuk menggalakkan apa-apa aktiviti termasuklah mempamerkan apa-apa notis yang berhubungan dengan pencegahan atau kesedaran tentang gangguan seksual. Pindaan ini dicadangkan bagi menerangkan dengan lebih jelas skop aktiviti berhubung pencegahan atau kesedaran tentang gangguan seksual terutamanya melibatkan notis yang menggalakkan pencegahan gangguan seksual yang perlu dipamerkan oleh organisasi. Ini secara tidak langsung dapat membantu dalam menyebarluas pengetahuan mengenai pencegahan gangguan seksual dalam kalangan masyarakat. Ini selaras dengan Seksyen 81H di bawah Akta Kerja 1955 Pindaan 2021. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang telah dibentangkan sekarang ini dibuka untuk dibahaskan. Jika tiada ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, pindaan disetujukan. Pasal 25 seperti yang dipinda. Pasal 25 seperti yang dipinda menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal-pasal 26 dan 27. Jika tidak ada, saya teruskan. Pasal-pasal 26 dan 27 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju dan yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Bacaan kali ketiga, silakan. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan satu rang undang-undang anti gangguan seksual 2021 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan telah disetujukan dengan pindaan. Saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dibacakan buat kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Tan Sri Yang Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masalahnya Yang Berhormat semua ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak kata tidak.
Lebih suara yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi suatu hak tebus rugi bagi mana-mana orang yang diganggu secara seksual, penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual, meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya gangguan seksual dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubung dengannya. Yang berhormat, Menteri Dalam Negeri akan mencadangkan usul di bawah